Masu, bagaimana dengan pekerjaan Masu sekarang? Khabar baik Aina, macam ni lah sekarang. Sebut sikit, maklumlah musim pandemik ni semuanya susah nak dikawal. Kenapa Masu pendapatan Masu tu jelas ke? Sejak berlaku pandemik COVID-19 ni, siapa je yang tak merasakan kesan terhadap diri sendiri? Ramai yang kekurangan pendapatan, malah lebih teruk ada yang kehilangan sumber pendapatan kerana diberhentikan kerja. Masu bersyukur masih dapat bekerja walaupun gaji Masu telah dikurangkan oleh pihak atasan disebabkan keadaan ekonomi yang mendesak. Betul juga tu Masu. Aina lihat di media sosial ramai mengeluh kehilangan pekerjaan dan juga gaji terpaksa dipotong. Kesian nasib mereka. Macam Masu sekarang ni, gaji Masu tak banyak, cuma 2,500 sahaja, cukuplah untuk menampung Masu dan anak-anak Masu. Tambah pula gaji paksu kamu tu bolehlah setakat penuhi kelengkapan anak dan bayar hutang rumah. Tetapi bila berlaku pandemik ni, gaji Masu dikurangkan sebanyak 500. Bukan hanya Masu tetapi semua rakan kerja Masu dikurangkan gaji sebanyak 500. Betul tu Masu, banyak sektor swasta yang terpaksa ditutup akibat pandemik COVID-19. Terutamanya yang bahagian pelancongan. Kalau tak ditutup pun terpaksa kurangkan gaji pekerja macam kes Masu. Bila masa abang pulang saya tak perasan pun. Baru saja tadi, macam mana nak sedar kalau kamu asyik sangat berbual dengan Aina? Apa khabar Masu? Macam ni lah Aina, sihat saja. Dah siap hantar barang dekat pelanggan ke bang? Dah siap hantar tadi. Masu buat kerja sampingan lain ke? Ya, Aina, sekarang ni Masu terpaksa membuat dua jenis kerja. Masu menjalankan perniagaan atas talian secara separuh masa. Masu buat perniagaan apa? Masu buat tempahan makanan saja macam nasi ayam dan juga kuih muih begitu. Paksa kamu pula akan buat servis pengantaran tempahan kepada pelanggan. Dari perniagaan inilah boleh tanggung sedikit keperluan keluarga. Masa-masa inilah kita kena banyakkan bersyukur atas apa yang kita ada sekarang ini. Walaupun kita dalam keadaan susah, ada yang lagi susah daripada kita. Beratnya dugaan bagaimana Masu kekal bertahan dengan gaji minyak RM2,000 sebulan. Masu juga perlu menanggung 3 orang anak yang masih bersekolah lagi. Disebabkan itulah Masu terpaksa melakukan 2 kerja sekaligus. Keuntungan perniagaan atas talian dapat Masu gunakan untuk kebutuhan anak-anak. Tambah pula sekarang mereka perlu belajar menggunakan komputer riba dan memerlukan jaringan internet yang baik. Masu bekerja keras demi memenuhi itu semua agar anak Masu dapat belajar dengan selesa. Berat sungguh beban yang dipikul Masu dan Pak Su. Semoga Masu tabah menghadapi dugaan ni ya. Zita tengah cari barang apa tu? Muna! Terkejut saya. Dia tengah cari barang untuk buat tempahan makanan pelanggan ni. Sibuk kau sekarang kan? Susah betul saya nak jumpa. Memang sibuk Muna. Lebih-lebih sekarang terpaksa buat 2 kerja. Tak cukup tangan saya nak siapkan semua. Macam mana Zita luangkan masa dengan anak-anak? Ada masa ke? Susah juga Muna. Waktu kerja yang tidak menentu ni sukar bagi Zita nak luangkan masa dengan anak-anak. Tambahan pula Zita juga rasa tertekan sangat akibat gaji yang kurang ni. Setiap kali fikirkan perkara ni, Zita rasa takut sangat kemungkinan hilang pekerjaan. Kita kena tabah ya. Walau apa masalah yang dihadapi, ada jalan penyelesaian ya. Iyalah Muna. Muna, ada tengok dekat berita katanya kerajaan ada sediakan berbagai bantuan untuk individu yang terjejas. Betul tu Muna. Zita tidak mohon ke? Mestilah Zita mohon. Awal-awal dengar tentang bantuan yang diberikan oleh kerajaan ni, terus Zita mohon. Mula-mula risau juga tidak dapat. Tetapi Alhamdulillah rezeki Zita dan anak-anak. Oh, syukurlah. Zita mohon bantuan apa tu? Zita mohon bantuan prihatin rakyat BPR. Selepas permohonan diluluskan, Zita bersyukur sangat. Sekurang-kurangnya bantuan ini dapat membantu Zita dalam aspek kewangan untuk menguruskan keluarga. Selain itu, Zita juga menerima bantuan lain iaitu diskaun bil elektrik. Wah, sungguh membantu kan bantuan yang diberi oleh kerajaan ni. Tepat sekali Muna. Kerana bantuan inilah yang sedikit sebanyak dapat membantu rakyat Malaysia yang kekurangan pendapatan semasa pandemik ni.
Mona berterima kasih sangat kepada kerajaan kerana mewujudkan bantuan ini. Bantuan ini dapat meringankan beban rakyat yang kini mengalami masalah pendapatan yang terjejas dan juga kos sara hidup yang semakin meningkat ni. Harap gejala COVID-19 yang melanda negara kita sekarang dapat diatasi dan semua rakyat yang terjejas akibat pandemik ini diberikan kekuatan. Betul tu Mona. Dengan adanya duit bantuan ni, boleh mak berniaga nasi lemak. Ya mak, dengan duit ini kita juga dapat menampung keluarga kita. Musim-musim COVID ni, kalau kita tiada insentif sendiri untuk meneruskan kehidupan, mungkin kita tidak akan mampu menampung keperluan harian kita, Siti. Betul tu mak. Siti lihat keadaan sekarang, ekonomi negara terjejas teruk sehingga rakyat pun terkesan. Kehilangan pekerjaan, gaji dipotong, harga barangan meningkat dan kos sara hidup juga semakin meningkat. Sungguh tepat sekali, Siti. Kerana itulah mak mengambil inisiatif berniaga nasi lemak ni. Walaupun secara kecil-kecilan, namun ianya membantu kita menjalani kehidupan. Hasil duit berniaga dan servis penghantaran inilah yang membantu kita menambah pendapatan bulanan keluarga kita. Kita doakan agar musim COVID cepat pulih ya mak. Kesian ramai yang terjejas. Semoga keadaan dapat kembali seperti biasa. Ya, Siti.